Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. Wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Sadaqallahu azim. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan yang berbahagia berusaha tuan imam, tuan jadi jemaah di juta puasa, jemaah surau kampung atau Kemudian yang teruskan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, alhamdulillah pada pagi Ahad ini 28 akhir 1443 Hijriah bersamaan 30 Januari 2022, kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama menunaikan solat fardu subuh berjemaah dipimpin oleh tuan imam kita yang kemudiannya memimpin kita berwirid, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan memimpin bacaan doa yang diaminkan oleh kita. Mudah-mudahan segala permohonan, segala permintaan, segala munajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikurniakan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala rahmat, keampunan, barakah, rahmat, barakah dan keampunan darinya. Kurniakan kita kesihatan dan keafiatan yang sedia dijauhkan sekalian kita dari segala musibah, mara bahaya, bala bencana, wabak penyakit terutama COVID-19 dan segala fitnah akhir zaman ini, terlebih-lebih lagi fitnah Masih Dajjal yang akan sampai masanya akan zahir di hadapan kita. Jadi mudah-mudahan apa yang diaminkan oleh kita itu akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan sekali lagi kita berkesempatan untuk berkumpul di dalam majlis ilmu ini yang disebut oleh Nabi SAW sebagai Rawdatun Riyadil Jannah, yang satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dikurniakan kepada kita rahmat, diberkati oleh para malaikat, dikurniakan kita sakinah, ketenangan, memang tenang sungguhlah pagi ini, insya-Allah, dan dikurniakan kita jalan sebagainya Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan pada pagi ini kita teruskan pengajian
bertemu pada awal tahun 2022 ini, pada Ahad, hari Ahad yang pertama, tetapi saya uzur, tidak sihat selama hampir sebulan, dan baru masuk minggu kedua, selesai minggu kedua kembali bertugas. Jadi ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sebagai kafarah untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Kita ini banyak dosa. Jadi salah satu kaedah Allah Taala menyuci dosa-dosa kita ialah dengan memberikan kita keuzuran, memberikan kita kesakitan. Jadi azab ataupun keperitan dalam kesakitan di dunia ini tidaklah seberapa kalau dibandingkan dengan azab di dalam neraka Allah Subhanahu dan pada di dalam alam akhirat nanti. Jadi kesakitan itu bersifat sementara, sama ada sembuh ataupun Allah Ta'ala ambil balik kita ke hadiratnya. Itulah. Tapi azab dalam neraka Allah adalah sangat pedih, walaupun kita percaya bagi orang-orang beriman, kita yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah Rahmatullah, yang berpegang bahawa orang-orang beriman yang banyak dosa akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka Allah SWT, menjalani siksa bagi suatu tempoh yang tertentu. Bila selesai tempoh itu, maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat mengeluarkan kita dari neraka dan dituangkan ke atas kita sejenis air yang akan menyegarkan badan kita, tubuh badan kita menjadi seperti sedia kala, dan dipakaikan kita pakaian yang selayaknya, kemudian dimasukkan kita ke dalam syurga untuk tinggal dalam syurga itu selama-lamanya. Itu pegangan kita. Hanya orang kafir dan munafik sahaja yang akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Itu pegangan kita, Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah Rahmatullah. Ada pun yang lain tu mereka dengan Islam dari aliran pemikiran, aliran akidah yang lain, itu adalah pegangan mereka. Maka terserahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pasti kita berpegang dengan akidah yang dibawa oleh junjungan besar Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesakitan di dunia ini hanya bersifat sementara sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, dan teruskan pengajian kitab Safinatul Najah yang disusun oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumail Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Jadi kita sampai kepada dah lama tu dah tak ingat tanda tu, tapi hilang pula tanda ni. Itu jadi masalah. Sampai mana kan? Saya pun tak ingat. Satu dalam surah Fatihah dah baca. Dah baca kot. Satu dah baca? Belum. Yang dah baca ialah syarat sah bacaan surah Fatihah saja. Itu dah baca. Itu dah baca. Belum lagi? 26. Itu kitab Minhajul Syariat. Ini kitab Safinatul Najah yang tak ada. Dulu saya dah offer untuk beli, senyap masing-masing, tak ada bunyi. Itu kitab Minhajul Syariat memang ada, saya ingat ada tanda dia. Kitab ni sebabnya kita mengaji kitab ni di 3 tempat, termasuk di surau PDRM APK Perak. Jadi tak ingat sebab dalam surah Fatihah ni saya ingat syarat sah baca surah Fatihah atau confirm dah rasanya. Tak apa, kita ulang balik lah. Okey, syarat sah takbiratul ihram dah. Syarat sah baca surah Al-Fatihah
Fasal yang membicarakan syarat sah bacaan surah Al-Fatihah ni fasal yang ke-27. Jadi tajuk itu ialah syarat sah bacaan surah Al-Fatihah. Faslun syurutul Fatihati 10. Syarat sah bacaan surah Al-Fatihah ni ada 10. Pertamanya at-tertib. Pertamanya tertib, ikut tertib lah. Ikut tertib ya, maknanya daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 jangan tertinggal. Saya dah baca ni. Pasal saya ingat tadi bulan lepas saya bicarakan satu kisah di mana seorang imam tertinggal satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Mana dah baca bulan ni kan? Ada saya sebut dulu kan, bulan lepas, bulan 12 tahun lepas lah. Itu saya rasa saya dah baca benda ni kan. Dia tinggal satu ayat dalam surah Al-Fatihah dalam semayang Jumaat. Bukan semayang jamaah, semayang Jumaat. Jadi habis semayang Jumaat tu, orang yang semayang Jumaat hari tu tak sah Jumaat dia, maka kena ulang semayang, kena ganti dengan semayang Zuhur. Baik tu kita pun tak tahu kenapa imam boleh terlupa ayat dalam surah Al-Fatihah. Sebab surah Fatihah ni dalam Quran Allah Ta'ala sebut as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya. Takkan lupa. Mustahil pada akal dan adat seseorang lupa bacaan surah Al-Fatihah, melainkan kalau dia seorang pelupur. Ingatan dia dah banyak bercelaru kan. Biasanya orang yang sangat berusia lah, sangat berusia tu maksudnya bila dia dah kena penyakit nyanyuk tu memang dia pelupur lah. Kan ya, kuliah ayuhal kafirun pun tak jumpa lakum dinukum waliyadin, pusing dia tak jumpa lakum dinukum waliyadin sebab dia lupa. Ataupun mungkin takdir Allah SWT, kita tak tahu lah kan. Tapi kalau ikut akal mustahil, ikut adat pun mustahil. Seseorang Muslim yang fasih membaca Al-Quran boleh lupa satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Ini kita ada bincang rasanya bulan lepas kan. Yang mana membaca tiap-tiap ayat ya, termasuklah daripadanya surah, termasuk daripadanya basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita dah bincang sebenarnya bulan lepas kita dah bincang tu. Jadi kita pergi kepada sabdu dalam surah Al-Fatihah. Tak apalah, kalau nak ulang balik pun bagus juga, tak salah kita ulang balik ya. Itu ingat. Baik, at-tertib itu dia tadi. At-tertib, tertib tu jadi hendaklah daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, sebab ulama ni pun ulama mazhab Syafi'i penyusun kitab seperti belajar ni. Sebab tu disebut minha al-basmalah. Kalau mazhab lain tak ada kan? Mazhab lain mereka berpegang bismillah itu hanyalah satu ayat yang berada pada awal tiap-tiap surah, melainkan surah At-Taubah, termasuklah surah Fatihah. Jadi dia mula ayat pertama tu Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab itulah bila dalam solat Jumaat mereka tak masukkan bismillah untuk dibaca jahar, dibaca kuat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Dengan sengau-sengau dia. Pergilah mana-mana pun, pergilah ke Masjidil Haram, Masjid Nabi ataupun ke Turki ataupun ke Maghribi, sama je. Cuma di tempat-tempat, di negara-negara, di kawasan-kawasan yang mengamalkan fiqh mazhab Syafi'i, baru kita boleh dengar imam baca bismillah. Nusantara, seluruh Nusantara
Disebut Nusantara ni Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Selatan Thai, Selatan Filipina, Kemboja, Vietnam, Myanmar, itu Nusantara tu. Kerana semuanya bermazhab Syafi'i. Dan ada tempat-tempat sebahagian tempat lain, antaranya di negeri Kerala di India. Negeri Kerala di India pun berpegang dengan mazhab Syafi'i juga. Dan yang lain tu mazhab lain lah. Kalau Turki mazhab Hanafi, kalau Asia Tengah mazhab Hanafi. Akidah mereka ya Ahlussunnah wal Jamaah Maturidiyah. Yang lain Asy'ariyah. Kalau Maliki Afrika Utara. Afrika Utara ya, Maghribi, Algeria, Tunisia, Mauritania, Sahrawi. Itu semua Maliki. Semua Maliki. Baca Quran pun ada lain sikit. Tapi tak ada masalah. Sebab itu memang ada. Nabi SAW baca Al-Quran 7 wajah. Yang dipanggil sebagai qiraat. Inna hadzal Quran unzila ala sab'ati ahruf. Nabi SAW sebutlah hadis. Surah Al-Quran ini diturunkan atas 7 huruf. Kalau ulama mentafsirkan ahruf itu ialah qiraat, 7 wajah bacaan Al-Quran. Yang kita baca sekarang satu daripada 7. Ada lagi 6 yang kita tak ngaji lah. Orang yang khusus belajar khusus tentang Al-Quran, mereka belajar qiraat. Itu yang dengar orang baca Wadduha, itu qiraat lain tu. Wallaili Wadduha wallaili idza saja. Wallahu a'lam. Itu dia. Baik. Kemudian wal muwalat. Muwalat tu maknanya berturutan. Bila berturutan tu maksudnya hanya dipisahkan oleh satu pelepasan nafas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu muwalat. Yang tak muwalat Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sampai satu minit berhenti. Baru Alhamdulillah, itu bukan muwalat. Jadi tak sah bacaan Fatihah sebab terlalu lama antara ayat pertama dengan ayat yang berikutnya. Tapi ada juga dia baca seolah-olah macam sakta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Macam sakta. Apa maksud sakta? Sakta ni maksudnya berhenti tanpa memutuskan nafas. Macam dalam surah Yasin tu, qalu ya wailana ma ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu sakta. Dia berhenti tapi tak putus nafas. Macam dalam surah Kahfi juga. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Kan? Dia qayyiman kan berarti tu wajah qayyiman liyunzira ba'san shadida. Itu sakta. Wa qila man raqa kalla bal rana ala qulubihim. Itu contoh sakta dalam Al-Quran. Dan dia berhenti tanpa memutuskan nafas. Bila wakaf berhenti mesti putus nafas, tetapi tidak terlalu lama. Sebab nak ambil muwalat tu berturutan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekarang macam tu. Kita bekas bersedih COVID ni, dia punya kekuatan baru tu
belum sampai 100%. Lepas tu dia suruh datang lagi 6 bulan. Nak pastikan kita benar-benar bebas dari long COVID. Sebab nafas tu belum cukup mantap lagi. Jadi saya baca macam tu. Kalau baca macam tu, berhenti. Tak ada macam dulu tu ada berhenti tapi dia laju sikit. Maknanya kita tangkap nafas tu. Ni slow lah. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu tadi. Itu mualat ya. Baik, kemudian yang ketiga, wa mura'atu hurufiha, dan meraihkan huruf-hurufnya. Memelihara hurufnya. Wa mura'at itu memelihara. Meraihkan hurufnya. Jadi huruf itu perlu disebut dengan tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Kena jelas ha, bukan ha, bukan ha, bukan ha. Sebab sebut apa ni, huruf hijaiyah ada dua. Ha dengan ha. Ha bukan ha, ha tu tak ada, ha tak ada. Itu sebutan ha Melayu. Selamat hari raya, hari kan? Kalau Arab dia tak mau macam tu, dia nak ha atau ha. Bila ha tu dia kena ada macam kita boleh rasa dan keluar. Ha. Bukan ha. Kalau ha tu ha lain. Ha. Qul huwallah. Nampak? Itu contoh. Bukan qul huwallah. Kalau huwa tak betul. Dia tak mau hu, tak mau. Sebab bukan ha. Ha. Huwa. Bukan huwa. Kalau huwa tak tepat. Itu sebenarnya kalau buat mengaji tajwid ni, kalau untuk guru tajwid betul-betul mengajar macam Ustaz Ahmad Muhammad Razi Kamrah Hilan, jenuh dah. Bismillah sampai berkali-kali, tak cukup 3 kali pun tak dapat. Saya pernah kena dulu, tapi bukan lagi lah awal lain lah. Kamu sekolah dulu Bismillah 7 kali tasmih. Saya mak bacaan, kita hafal-hafal tu disuruh baca lah kan. Adalah ujian dia. Dipanggil ujian tu, ujian hafalan Quran ataupun dipanggil syafawi. Baca bismillah, baca bismillah, tak kena 7 kali ulang. Yang tu masuk sekolah lah. Kan? Tapi calon-calon imam takat yang pengalaman saya tak pernah buat macam tu. Kesian imam-imam lama kita suruh baca bismillah berkali-kali. Angin dia. Angin dia, kita dengar je, boleh lah tu. Tak payah kita nak ikut suatu puasa kan. Pasal itu kemampuan dia. Dengar tepat, tak adalah hajani, kesalahan nyata, okey lah. Boleh kan? Sebab kemampuan dia itu, dan dia tu orang yang paling baik di kalangan masyarakat dia. Kalau kita buang orang macam tu, siapa lagi nak jadi imam? Kan? Sebab Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, akan tiba, mafhum dia akan tiba satu zaman, satu masa di mana masjid nak cari imam pun tak ada. Orang nak semayang berdiri semayang jemaah ni, nak tunggu semayang jemaah, tapi imam tak ada. Lalah ambil Ustaz Azmi, dia dah kursi pun dia kursi lah. Tak ada imam. Jadi kita tengok, tak ada siapa. Ustaz Azmi dia belakang tu, tolak je lah ni. Kursi pun kursi lah, tak macam mana. Tak ada kita jadi imam. Tapi takat-takat suara kita ni ada lah. Ada beberapa orang yang boleh. Tapi Nabi SAW kan beritahu macam tu, memang akan ada satu masa lagi. Kan? Nak cari imam susah, ada orang. Sebab imam bila meninggal, tiada pengganti. Ini berlaku pun kan? Berlaku. Bukannya cerita, saya buat cerita benar. Cerita benar.
orang yang boleh ganti. Bacaannya diterima, tapi sasiah pula out. Peribadi, sasiah tu out. Maksudnya peribadi dia, perwatakan dia. Pergi menoreh, keluar ke kebun sebelum subuh. Mana subuh lah? Datang jadi imam Jumaat je, imam sembahyang tak datang. Macam mana? Anak perempuan pula mengandung anak lolikah pula. Kacau tuan. Belum sebut lagi masuk kereta pakai seluar pendek depan rumah tu, tak cerita lagi yang tu. Ada tak kes macam tu? Ada. Kita terpaksa dengan segala berhati menolak pencalonan orang ni. Sebab apa? Sebab dia masuk kereta depan rumah dia pakai seluar pendek. Macam mana kita nak ambil dia jadi imam? Buat saksiah. Kalau kita tengok macam tiba-tiba ada orang beritahu, Ustaz, ni ada gambar viral, kami dapat tangkap. Sekarang kan handphone kan viral kan, beli nombor ekor. Terpaksa kita buang lah nama dia. Walaupun dah ada nama calon imam, tapi dah ada gambar dia dihantar kepada kita, beli nombor ekor. Memang nampak dia pegang tiket nombor ekor, keluar nombor ekor tu, beli tiket nombor ekor tu, nampak jelas lah gambar tu. Terpaksa kita reject lah. Kita buat gambar contoh kita punya gambar, so potong nama. Pasal dia ni calon imam, tapi ada buat perkara yang merupakan dosa besar. Ciri orang fasik. Apa ciri orang fasik? Orang fasik apa ciri dia? Melakukan dosa besar dan mengekalkan dosa kecil. Tak boleh nombor ekor tu dosa besar. Boleh nombor ekor. Nombor ekor kan berjudi. Tu. Nak cakap apa? Macam mana kita nak lantik orang fasik jadi imam? Macam ni kan, memelihara huruf, kena jaga kan. Tapi kita tidaklah terlalu ketat. Tengok juga kalau masjid kampung pun, takkan kita nak buat sama masjid-masjid negara. Tak boleh dah. Masjid negara standard mesti tinggi, imam mesti seorang hafiz Quran. Masjid negara jaga standard ni kan. Masjid negeri pun lebih kurang macam tu juga. Masjid daerah ni imam tu naklah orang yang ada pendidikan tinggi agama, sesuai, sebab dia akan jadi rujukan kan, rujukan masyarakat. Masyarakat nak pergi jumpa pegawai agama, payahlah nak manjat tangga pejabat agama tu. Tapi kalau imam masjid daerah, jumpa masjid je lah. Kan, apa-apa masjid kan, jadi rujukan masyarakat setempat dia. Kan, bila tauliah temuduga imam, dia salah seorang ahli panel tauliah. Kan, tu dia. Jadi tengok keadaan juga. Macam suara kita ni kan, okey lah imam tadi, okey, alhamdulillah. Imam yang seorang lagi tu pun okey, alhamdulillah. Imam bidang terjun pun tengok, alhamdulillah juga. Saya tak adalah rasa risau duduk belakang jadi makmum. Aku ni nak kena ulang balik sembahyang. Tak ada lah. Sebab kita tengok bacaannya baik, boleh diterima. Kan, standard tu ada. Boleh lah kan, boleh terima. Baik, kemudian wa mura'atu tasdidatiha, dan memelihara tasdid sabdunya. Sabdu tu kena jaga. Ar-Rahman, Rabbil, bukan Rabbil. Kalau Rabbil tak ada sabdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan Rabbil. Rabbil mana ada sabdu. Pasal batu saya pernah mencadangkan supaya buatlah klinik surah Al-Fatihah. Nak semak Fatihah kita seorang-seorang, tak apa. Kalau mana ramai-ramai, kita buat secara macam pergi interview tu, duduk dalam bilik, mana mencari seorang. Jadi orang yang di temuduga saja dan penemuduga je yang tahu dia ni boleh baca, dia baca. Orang lain tak tahu. Kalau ramai-ramai kan segan tak. Okey, Pak Mekat sila baca. Segan, kalau nak baca Fatihah depan imam kan, depan ustaz. Orang lain tahu pula Pak Mekat pun jadi baca, patut suruh tolak jadi imam tahu. Contoh
Contoh bukan betul contoh saja. Contoh. Jadi kita buatlah secara peribadi satu-satu kan, interview macam interview kan. Jadi orang yang ustaz yang memuji dan orang yang dipuji saja yang tahu. Macam kita ambil tester lah. Betul. Tester dengan calon dia yang tahu. Dia tu boleh tak boleh kan. Wallahu a'lam. Baik. Wa alla yaskut saktatan tawilah. Apa maknanya situ? Yang ke berapa tu? 5. Mestilah tidak diam dengan diam yang panjang lama dan tidak diam yang pendek singkat bertujuan untuk memutuskan bacaan. Wala qasiratan yaqsidu biha qat'al qira'ah. Maksudnya jangan terlalu macam tadi lah, jangan terlalu lama tentang baca ala-ala tilawah Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia nak baca berlagu kan. Wakaf tu terlalu lama, tak boleh. Ataupun terlalu singkat pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ini nak jaga bulan puasa ni. Nak jaga masa tarawih ni. Kalau kita nak singkatkan masa, wasalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu penting. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ataupun kalau mampu baca satu nafas boleh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau mampu. Ada orang mampu baca nafas, mampu lah. Walaupun boleh dibaca dalam keadaan yang biasa. Ada nafas dia panjang. Macam tali kapal layar. Panjang nafas. Takat 6 baris Al-Quran tu satu nafas dia baca. Ada. Kemampuan kita berbeza-beza. Ada orang nafas pendek, ada orang nafas panjang. Tapi orang yang kena COVID memang terkesan. Mula-mula lama, tapi kalau kita latih lama-lama alhamdulillah. Saya cuma satu je. Kalau dah berjalan tu berdiri, suruh baca doa makan tu, memang saya agak mencungap berat. Mula-mula kan kita dah berjalan daripada surau pergi ke foyer, pergi ke dewan makan kan, jalan tu berdiri tentu polis suruh baca doa. Ustaz, sila baca doa makan. Itu memang sampai ini pun masih ada semput dia ada lagi. Seperti ada lagi. Walaupun banyak kurang, ada mula-mula nak tangkap, kita nak jaga nafas. Jadi kita ambil tenang je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma baghna fi ma razaqtana wa qina azabannar. Tak adalah kita macam mengejar satu. Baik. Kemudian wa qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalah. Dan membaca tiap-tiap ayatnya, daripadanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah itu bismillah. Kalau ta'awuz atau isti'azah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau basmalah, kalau orang sebut basmalah, itu maknanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Kalau kan dengar kan, bacalah basmalah sebelum sesuatu perbuatan. Basmalah. Apa basmalah ni? Basmalah tu istilah untuk Bismillahirrahmanirrahim. Macam istighfar lah. Astaghfirullahalazim. Itu istighfar. Macam tasbih. Tasbih apa? Subhanallah. Tahmid apa? Alhamdulillah. Takbir apa? Allahu Akbar. Tahlil apa? La ilaha illallah. Itu istilah. Jadi basmalah itu istilah. Istilah bagi Bismillahirrahmanirrahim. Baik.
wa adamul lahnil mukhil bil makna. Apa maknanya? Dan tiada kesalahan yang boleh mencacatkan maknanya. Ataupun dalam istilah ilmu tabi'at Al-Quran disebut al-lahnul jali. Lahan jali, ya, kesalahan yang nyata. Siratal lazina an'amta alaihim. Ini dia tuan-tuan. Salah tu. Mana ada huruf N dengan M dalam Fatihah? Tak ada. Baca NM tak? Bukan NM tak, an'am tak. Dia baca NM tak. Dah siratal lazina, sirata. Sod jadi sin, sod jadi sin, ra jadi ra, ta jadi ta. Habis. Tapi ada lagi satu kesalahan, al-lahnul khafi, kesalahan yang tersembunyi. Orang ahli Quran dia perasan, salah ni, ni imam ni silap ni. Tapi orang awam dengar tak ada apa, tak ada masalah. Itu banyak imam masjid kita tu macam tu. Sebab itu kita tak seri sangat. Bila Fatihah kita dengar, ada tak lahan khafi, ada lahan jali, tak ada. Okey. Takkan ra tak cukup tebal. Ra patut ra dia ru. Contoh itu tidak jadi isu apa-apa. Kan? Dia tak cukup ni, tak cukup dia punya ketebalan dia. Contohnya. Ataupun ada kesalahan-kesalahan yang lain. Kan? Yang tak nyata, yang tak berapa nampak, kan? Jadi tak ada masalah. Ini yang jadi masalah ialah kesalahan itu nyata, merosakkan bacaan, merosakkan makna. Itu dia tak sah Fatihah. Dia tak sah Fatihah, maka tak sah sembahyang kita. Itu implikasi dia, kesan dia. Kemudian wa antakuna halatul qiyami fil fardhi. Apa dia tuan-tuan? Fatihah ini dibaca ketika sedang qiyam pada solat fardu. Jadi Fatihah ni dalam sembahyang kita baca waktu bila? Waktu berdiri. Bukan waktu rokok atau sujud, atau waktu i'tidal. Kedudukan Fatihah itu kita berdiri, qiyam tu berdirilah. Allahu akbar. Ni qiyam kan? Berdiri qiyam. Kalau rokok kita faham rokok, sujud pun kita faham sujud. Fatihah tak dibaca di situ. Fatihah dibaca ketika sedang qiyam, berdiri. Tu dia. Wallahu a'lam. Wa ayyusma'a nafsahul qira'ah. Nombor 9, mestilah mendengarkan diri sendiri baca surah Al-Fatihah tersebut. Ini ketika semayang sir, Zuhur, Asar, semayang sunat bersendirian, semayang sunat yang tidak dibaca jahar. Contoh semayang hajat, kita baca jahar. Semayang duha, kita baca jahar. Semayang tasbih, kita baca jahar. Itu baca jahar dengan tasbih-tasbih sekali. Kita baca jahar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Surah kita ni sampai ke Indonesia orang kenal. Orang kenal sampai Indonesia kenal dengan surah ni. Sebab tu, sebab solat tasbih surah ni dituntun sampai ke sana. Orang sana tanya macam mana kaedah, betul ke ini ke, adakah macam mana tasbih baca kuat ke tak kuat ke. Sebab ramai yang menonton ni. Solat tasbih di surah kita 2016, sekarang dah 2022, 6 tahun yang lalu. Ya, itu masuk tu. Kenal, orang kenal. Sampai ke Indonesia tanya. Dan banyak yang bertanya, berpuluh-puluh orang bertanya. Termasuk yang ada kemusykilan. Ada kemusykilan tu maksudnya dia bukan bertanya tu pasal tak faham, dia bertanya tu muskil. Dia kata saya tengok dalam hadis Nabi macam ni, yang dibuat dalam video macam ni. Jadi mana sebenarnya yang lebih tepat? Saya kata dua-dua boleh pakai. Mana kalau kita guna kaedah, kita tengok pada hadis Nabi, itulah kaedah yang Nabi buat. Tapi pada sunat ni kita tak payah tak payah bertuding jari. Cara kamu tak betul, cara ni betul. Tak payah bertuding jari. Sebab sebenarnya sunat pun bukannya cara tasbih kita yang dalam video tu
rokok dulu, rokok kemudian sujud dulu. Tak. Sama je. Qiyam, rokok, i'tidal, sujud. Duduk sujud, sujud kedua. Sama je kaedah dia. Tak ada beza. Kan? Jadi saya kata tak payah nak bergaduh. Tuan buatlah cara tuan, tak ada masalah. Cara tuan betul, cara dalam video dia pun betul. Tak ada masalah. Ada sebabnya kita buat cara yang ada dalam video. Ada sebabnya. Bukan kita tak nak kita menafikan apa yang ada dalam hadis Nabi SAW. Tak. Sebab kita bukan macam ulama-ulama fiqh mazhab Maliki. Mazhab Maliki kalau sembahyang Allahu Akbar, tak ada ni, tak pegang ni, turun bawah. Macam berdiri tegak tu. Apa dalil mereka, hujang mereka? Kerana Imam Malik menyatakan bahawa orang-orang Madinah pada zaman dia, orang-orang yang berada di kota Madinah pada zaman dia, itulah cara sembahyang. Jadi mereka zaman Imam Malik itu dekat, masih lagi dekat dengan zaman Nabi SAW. Baru zaman tabi'in, baru lebih kurang dalam 100 tahun lebih lepas zaman Nabi, masih dekat lagi. Takkan cara mereka salah. Kan? Walaupun ada hadis Nabi menyatakan bahawa Nabi SAW ketika qiyam, Nabi SAW meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Ada hadis Nabi tu ada. Tapi bila pergi pada fiqh mazhab Maliki, mereka tak buat tu. Ada hujah dia. Tapi kita berlapang dada, kita mazhab Syafi'i, kita berlapang dada. Semua cara betul. Cara dalam hadis Nabi pun betul, cara yang ini pun betul. Tak ada masalah. Tak payah bergaduh. Benda sunat, bukan benda wajib. Ini tuan-tuan rasa ini rukun. Allahu Akbar, pegang tangan kanan atas pergelangan tangan kiri ini rukun. Kalau tak buat, batal sembahyang. Tak, ini sunat hay'ah. Sunat hay'ah sebenarnya bukan rukun. Cek balik tengok. Rukun sembahyang 13 ada. Meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri yang adalah rukun sembahyang. Tak buat, batal sembahyang. Ataupun tak buat, tak sah sembahyang. Ada. Cek balik tengok. Yang rukun ialah qiyam, berdiri itu rukun. Berdiri bagi mereka yang berkuasa. Orang yang tak boleh berdiri, ikut kemampuan dia. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring menyeret. Tak boleh baring, terlentang. Tak boleh terlentang, sembahyang isyarat. Tapi asal-asalnya qiyam tu adalah rukun. Berdiri itu adalah rukun. Ni tak rukun, ni sunat. Nampak? Tapi tak bermakna lepas ni tuan-tuan, kalau sunat tak payah buat lah, itu semua berdiri tegak lah lepas ni. Jangan tuan-tuan, itu menyalahi jamaah. Dia menyalahi nanti, menyalahi. Tapi kita kena tahu, kita pegang ni adakah rukun ataupun sunat. Kita kena tahu ni benda ni. Wallahu a'lam. Abad tadi apa ni bacaan tadi kan, sembahyang jahar tu, dengar Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Dengar di telinga. Bukan dia baca dalam hati. Dia baca dalam hati dia kan. Hati dia baca tapi mulut tak keluar. Tak boleh. Tak sah Fatihah tu. Mesti dibaca dan didengar oleh telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia kena begini. Itu sembahyang sir. Sembahyang sir tu kadang-kadang kalau tu baca tu, kan ada dia sir-sir pula kan. Wallahu a'lam. Kemudian wa alla yatakhallalaha zikrun ajnabi, tidak bercampur aduk dengan, tidak diselangi dengan zikir yang lain. Ada subhanallah walhamdulillah itu tak boleh. Fatihah tu dia itu dalam 7 ayat. Jangan bercampur dengan benda yang selainnya. Amin pun habis. Waladdallin. Amin. Amin tu bukan rukun. Bukan rukun amin tu sunat.
batal tak sah sembahyang. Tak ada. Fatihah tak termasuk amin. Amin tu adalah kita mengaminkan doa. Sebab dalam Fatihah tu ada doa kan. Ihdinas siratal mustaqim, ada doa hujung tu. Ayat yang kedua dan yang ketiga, yang akhir adalah doa. Jadi diaminkan. Amin. Itu pun ada perbezaan. Mazhab Syafi'i sunat dijaharkan sebutan amin itu dalam sembahyang jemaah jahar subuh, zuhur, asar, Jumaat. Kalau tuan-tuan pergi masjid India, tak ada. Masjid India yang pun tengok. Saya lagi tak ada amin pun. Yang amin kita orang Melayu ni, orang dia tak ada. Tak baca amin kuat, baca amin tu dengar telinga ada juga perbezaan. Bukannya semua yang mengaminkan membaca amin kuat selepas selesai surah Al-Fatihah. Tak semua. Nampak kan? Tapi kita berlapan ada lah. Tu cara dia. Ni cara kita. Kita buat cara dia. Tak payah ikut cara mereka, dan mereka pun tak perlu nak ikut cara kita. Masing-masing. Dan semua tu betul. Tak ada yang salah. Yang salah kalau dia rokok 2 kali, sujud 4 kali. Yang tu salah. Tu tak boleh je tu. Dia rokok 2 kali, dia sujud 4 kali. Apa cerita? Ada yang buat macam tu, tapi orang tak betul ya. Orang tak sihat. Datang masjid, dia rokok 2 kali, sujud 4 kali. Kita tengok, saya sendiri ni cerita betul. Saya pernah tengok. Tak sihat orang ni. Tapi dia gaji datang masjid. Gajian, kita tengok tu dah. Tapi itu orang rokok 2 kali, sujud 4 kali. Biarlah, tak apalah. Tak payah kita tendang nak buang pahala keluar masjid. Biarlah. Macam mana? Kan? Bukan kehendak dia dan bukan kehendak kita pun. Jadi macam tu dah Allah Ta'ala takdirkan begitu. Mungkin dia dah tentu masuk syurga. Kita nak halau dia keluar dulu. Jadi kita ni tak tahu macam mana keadaan kita. Jadi tak payah biar. Kalau ada orang yang buang-buang sikit tentang semayang, tak suruh kita kan, tengok apa dia semayang. Kita cakap ni lain daripada lain ni kata. Tanya rupanya orang tak apa betul ni. Tak apa lagi macam mana kan. Dah takdir begitu wallahu a'lam. Dia habis syarat sah bacaan surah Al-Fatihah pasal yang ke-27. InsyaAllah pada kuliah kita yang datang kita akan sambung dengan pasal yang ke-28, iaitu sabdu dalam surah Al-Fatihah. InsyaAllah. Baik. Kita pergi kepada kitab yang seterusnya, iaitu Indahnya Bersyariat, muka surat 144. Terima kasih Kak kerana memperingatkan. Bagus. 44 ke 46? Kalau sini saya 46. Solat hajat, sunat hajat, betul tajuknya solat sunat hajat. Kita ulang, tak ada masalah, ulang lah. Benda yang kita biasa buat, tapi kita ulang tu sebagai apa kata orang, menyegarkan balik kefahaman kita. Macam benda sama yang macam ni pun dah belajar, tapi kita ulang balik. Itu je nak bagi faham dengan lebih terang. Baik, sunat hajat. Bagi mereka yang mempunyai hajat atau kesulitan dalam satu hal, hendaklah solat hajat 12 rakaat dengan 6 salam. Itu dia. Larat ke Kak? Sembahyang hajat 6 rakaat, 12 rakaat, 6 salam. Kalau buat seorang okeylah. Kalau kita buat jemaah, kita tak akan buat sampai tak cukup. 2 rakaat sudah memadai. Tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Pada tiap-tiap rakaat sudah Al-Fatihah dibaca surah Al-Kursi dan surah Al-Ikhlas. Di dalam sujud yang terakhir, kita memohon kepada Allah mengenai perkara yang dihajati. Ini memang kaedah itu. Rakaat pertama baca surah baca ayat kursi, rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas. Tapi ada juga kaedah-kaedah yang berbeza. Ini ikut orang yang mimpin lah. Kadang-kadang dibacanya surah Qul Huwallah tu sampai 11 kali. Ada. Tak apa. Macam saya kata tidak apa tu, sudah kita tak boleh benda tu. Tak payah kita apa imam tu baca lama sangat dia berdiri tu. Dia baca surah Qul Huwallah 11 kali. 11 kali banyak sangat. Satu cukup lah. Kalau nak banyak pun 3 cukup lah. Itu kaedah masing-masing. Yang pastinya kita nak buat. Sembahyang hajat tu. Lepas niatnya usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Saya jaga sembahyang sunat
sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Selalu solat hajat ni dilakukan pada waktu tengah malam, sama ada pukul 1, 2 atau 3 pagi. Jadi solat hajat ni sebaik-baiknya pada 1/3 malam yang akhir. Ya, kenapa disebut tengah malam ni? Sebab tengah malam ni kebiasaannya waktunya itu kan kita ada dalam bahasa Melayu disebut dini hari. Apa makna dini hari? Dini hari itu maknanya waktu tu hening. Pukul 2, pukul 3 hening tu. Kalau kita perhati-perhati kadang-kadang cekik tak bunyi waktu tu. Kalau pukul 8, pukul 9 kan? Bila pukul 3 pagi terjaga pukul 3 pagi nak buang air tu, so dengar betul. Tak ada bunyi. Tak ada bunyi. Cengkerik tu tak ada bunyi. Cengkerik pun tidur punya kita. Tak. Bukan manusia. Dia tidur. Cengkerik pun dia tahu tidur juga. Jadi pukul 3 pagi tu terdengar kan. Ya tu waktu tu hening. Waktu tu lah sebaik-baiknya nak buat semayang hajat. Waktu tu. Apa saja hajat kita minta Allah Ta'ala, itulah waktu yang paling baik sekali. Setelah bangun daripada tidur, terlebih dahulu adalah solat tahajud. Itu dia. Jadi yang baik kalau ikut pengarang-pengarang kitab ni, bila kita terjaga nak qiyamul lail tu, terlebih dahulu kita buat semayang tahajud 2 rakaat, ataupun solat qiyam. Sama je. Kalau disebut solat qiyam, solat tahajud, dia sama makna. Setelah selesai naklah duduk iftirash. Duduk iftirash ni duduk apa? Duduk antara 2 sujud tu. Itu duduk iftirash. Duduk tawarruk apa? Duduk tahiyat akhir. Itu duduk tawarruk. Duduk iftirash ni duduk sujud apa atau tahiyat awal tu. Dan membaca istighfar sebanyak 71 kali sebagaimana berikut: Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. 71 kali. Nak kira pakai tasbih. Tak tasbih tepi tu. Astaghfirullah 1 kira. Masuk kali ketiga tambah je 5. 3 6 tambah 5 dah 71. Tu dia. Kemudian diiringi pula dengan selawat kata Nabi SAW sebanyak 71 kali juga, iaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatar ridha, salatar ridha warda an ashabihi ridha. Pun 71 kali. Kemudian dibacakan Al-Fatihah, sekali itu dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, arwah kaum muslimin, muslimat dan arwah ibu bapa. Selepas itu barulah dimulakan solat hajat ini sebagaimana berikut. Itu dia. Ini kalau kita tahajud dan semayang dengan apa ni, mulai semayang tahajud lah. Pada baca dua-dua tadi tu, kita hadiahkan surah Al-Fatihah. Surah Fatihah ni padanya untuk arwah mak, untuk arwah ibu bapa, untuk nenek, semualah yang berkaitan kan. Terutamanya sekali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terutamanya yang pertama. Kan? Apa tujuan kita hadiahkan Fatihah pada Nabi SAW? Kalau itu kan pahala Nabi, tak perlu pahala kita ni. Pahala Nabi tu sendiri dah tentu masuk syurga. Kita ni nak pulun pahala kan? Tapi kenapa kita hadiahkan surah Fatihah pada Nabi SAW? Kenapa? Tanda ingatan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam selain daripada selawat Nabi. Jadi bila kita ingat pada Nabi, Nabi ingat kita. Macam juga Quran, kita ingat pada Quran ingat kepada kita. Nabi SAW sebut Iqra'ul Quran, bacalah kamu Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sesungguhnya Quran ini akan datang pada hari kiamat nanti menjadi syafaat kepada tuan punya. Tuan punya ni apa? Yang baca Quran tu lah. Yang baca Quran, yang ingat Quran. Ingat Quran, hari baca Quran. Itu paling kurang tu. Baca Quran, tengok makna Quran. Itu level atas sikit. Baca Quran, tengok apa makna Quran, tadabbur Al-Quran. Tengok tafsir Quran, level tinggi lagi. Nombor 3.
baca Quran, tengok makna Quran, tengok tafsir Quran, mengaji tafsir Al-Quran. Ada je ustaz mengajar tafsir Quran, dia pergi. Itu level tinggi lagi. Kan? Ya, tak kira lah di surau ke, dalam YouTube ke, ada je tafsir Al-Quran. Macam Ustaz Auli Muhammad, dia memang rajin kuliah tafsir Al-Quran. Memang mula ayat dia mentadabur sebut ayat-ayat Al-Quran, firman Allah SWT. Dia memang dia, kalau fiqh saya pernah dengar. Tapi kalau tafsir, cerita apa yang Quran ni, apa yang dihuraikan oleh ulama tafsir, itu memang kebanyakan kuliah dia itulah dia. Kalau fiqh-fiqh ni dia orang lain, mungkin kerana latar belakang pengajian beliau yang lebih kepada bidang tafsir Al-Quran. Jadi dia lebih ke situ. Wallahu a'lam. Baik. Selepas itu baru dimulakan solat hajat ini sebagai berikut. Solat hajat yang paling afdal adalah 12 rakaat 6 kali salam. Pada tiap-tiap rakaat selain daripada yang disebutkan yang tadi, boleh juga selepas Al-Fatihah dibaca surah Ikhlas 11 kali. Ada yang buat itu? Ada. Di majlis di Ipoh, ada imam yang bawa macam tu. Sembahyang hajat dibaca surah Ikhlas 11 kali. Itu yang lama berdiri tu. Kan? Dia tak salah. Tak salah. Cumanya mungkin pada keadaan-keadaan tertentu tak payahlah sampai 9 kali, cukuplah 3 kali. Kita kena raih ke orang nak balik pejabat, orang nak makan lagi, orang nak urusan petang lagi. Kita imam habis, kita selesai juga, kita habis dah ya. Tak ada apa tunggu asar ke kan? Kan? Macam subuh kan? Kita kena raihkan jemaah belakang kan? Jangan syok sendiri apa tu wirid sampai nak terbit petang. Lari orang belakang seorang. Lain kali tinggal apa je. Tinggal yang boleh ikut. Awal ni semua cabut belakang, cabut. Jadi kita kena meraihkan. Macam sekarang kan, kena raih kan. Imam bawa tadi dah betul tu. Dia meraihkan. Tak terlalu panjang, dan tak terlalu ringkas. Ringkas tak ada wirid pun kain pacau juga. Kan? Tapi tengok juga macam masjid di Kuala Lumpur. Kalau waktu macam ni, dia orang tak ada wirid. Astagfirullahaladzim, Fatihah, doa terus. Tak ada wirid. Pasal apa? Sebab waktu tu singkat sangat. Buat di Kuala Lumpur ni, ada orang yang dia hantar anak dia di sekolah, pagi, suruh sekolah buka, dia semayang di sekolah anak dia. Ada. Tonton sini tak ada. Pergi tengok di Kuala Lumpur, di Putrajaya, itu berlaku kan. Di tempat kita memang kita rasa flat. Bapak pergi semayang kat sekolah, suruh sekolah anak. Tak boleh sungguh kat masjid ke semayang. Kita rasa flat. Tapi ia berlaku di sana. Di Kuala Lumpur, di Putrajaya berlaku. Pasal dia nak kejar masa. Siap-siap terus keluar rumah. Tak tunggu dah, tak semayang di rumah pun. Terus keluar. Sampai sekolah anak, hantar anak sekolah, anak semayang subuh berjemaah di seluruh sekolah, bapak pun sama. Lepas habis, bapak terus keluar, masuk kereta, start enjin, nak ke pejabat. Pejabat jauh lah tu. Kan? Maknya memanglah Putrajaya, bapak lah Kuala Lumpur, bukan dekat. Bapaknya di Putrajaya, bukan dekat. Bapaknya Shah Alam, bukan dekat. Bapaknya Kelang, bukan dekat. Jauh. Bayangkan. Tak sama macam kita. Kita ni 6.30 gelap sekolah anak kita. Jadi saya tengok macam sekolah anak saya dulu lah. Itu 6.30 tu gelap. Gelap tak ada siapa pun. Jadi saya pernah cakap benda ni. Saya kata saya bukan tak nak keluar. Saya tak nak saya sekolah. Kalau saya tak nak saya sekolah 6.30, orang tak ada di sekolah. Sekolah gelap. Pakat pun tak ada. Saya tak nak meletakkan anak saya dalam risiko. Saya hantar anak saya pukul 7. Pukul 7 hari dah mula terang. Saya cakap tentera dengan pegawai yang ambil keterangan. Sebab saya pernah dikatakan lambat datang ke kerap lambat ke pejabat. Pasal apa? Inilah masalah dia. Kan? Kita duduk persoalan bandar, kerja kat bandar, dia orang tak faham masalah kita. Kan? Saya kata pukul 7 okey, tapi bila pukul 7 saya nak bekerja ke Ipoh, sampai di Ipoh pukul 8 belum tentu lagi sebelum 8 sampai. Kadang-kadang terlajak 5 minit, 10 minit.
Belum itu tak cerita nak cari parking lagi dalam pejabat, tak kira lagi tu. Jadi keadaan tu tak sama. Jadi imam semayang kena meraihkan jemaah di belakang. Tu cerita dia. Bukan kita syok sendiri. Lepas tu ada satu, saya baca dalam Facebook baru ni, ada satu, dia pun imam juga, bekas imam. Sekarang ni pendakwah selebriti. Dia tulis dalam Facebook, dia kata bagus imam masjid KLCC ni, rakaat pertama baca inna atayna, rakaat kedua baca Allah. Betul dan tindakan imam masjid KLCC tu, sebab waktu lambat sekarang. Masa masuk pejabat 2.45 nak kena masuk pejabat dah. Habis bayar pukul 2.10. Memang eloklah baca ayat pendek. Kalau waktu awal contohnya waktu Zuhur pukul 1, tak apa. Itu bantai lah nak baca apa pun. Kan? Sebab masa tu masih panjang. Ini sekarang Zuhur 1:30, kita habis main Jumaat over berapa kan? 2 kan? 2 lebihnya tu lah. Kalau kita orang kampung kita tak rasa. Tapi orang yang di badan-badan besar kerja masa lah, lari lah, semua lah, hantar anak apa ni, nak masuk pejabat lah. Kan? Jadi imam kena meraihkan keadaan yang ada pada makmum. Wallahu a'lam. Apabila berada dalam sujud terakhir, doa berikut dibaca, la ilaha illallah al-hayyul karim, subhanallah rabbil arsyil azim, alhamdulillah rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azza maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wal salamata min kulli ithmin, la tada' li zamban illa ghafartah wa la haman illa farajtah wa la hajatan min hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ini doa, insyaallah. Ini doa ni ringkas boleh hafal. Selepas selesai bacaan ini sebanyak 41 kali. Wah, 41 kali tak payahlah. Sekali cukup barulah diminta apa yang dihajati seterusnya. Lakukanlah solat ini 1 malam, 3 atau 7 malam. Ini bergantung pada penting dan sulitnya maksud atau perkara yang dijaga itu. Walau bagaimanapun solat hajat ini boleh dilakukan ikut cara yang berlainan dan lebih mudah daripada yang di atas. 2 rakaat saja. Bacaan pada rakaat pertama dibaca surah Fatihah dan surah Al-Kafirun 10 kali, dan pada rakaat kedua dia baca Fatihah surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Ini pun bagi saya banyak kan. 3 cukup lah. Itu 3 dah memadai. 10 tu banyak sebenarnya. Tapi kita tak kata penulis buku ni salah kan. Itu adalah kaedah yang mereka syorkan untuk kita. Kita tak ada masalah, ikutlah. Kalau kadang kita nizam kan boleh. Kan. Wallahu a'lam. Dalam sujud yang terakhir dibaca ayat 21 surah Al-Baqarah 10 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu 10 kali. Saya buat 3 je. Selawat kata Nabi SAW 10 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya pun buat 3 kali juga. Dan zikir 10 kali, la haula wala quwwata illa billahil azim. 10 kali. Kemudian mintalah apa yang dihajati. Tu. Tapi jangan sebut Kalau sebut batal sembahyang. Apa makna batal sembahyang? Apabila kita menyebut perkataan yang tidak ada kena-mengena dengan solat, perkataan yang di luar. Lagi-lagi kalau bahasa Melayu, ya Allah ya Tuhanku, dengan baca sujud, ya Allah ya Tuhanku, habis batal sembahyang itu. Jadi nak sebut tu dalam hati sahaja. Kan, ya Allah, nanti kita cakap lah, ya Allah Tuhanku, aku ni macam ni, aku ni macam ni, duduk sakit ni, nak sujud tak boleh, ya Allah, kembali kalau keadaan sujud biasa, aku rindu nak sujud kepadamu ya Allah dengan keadaan yang sebenar. Contoh wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung dengan solat sunat tahiyatul masjid yang solat sunat yang berikutnya, muka surat 147 pada kuliah kita akan datang minggu tak lama dah, minggu depan ni pun. Minggu depan ni kalau ikut salah saya 6 hari bulan. 6 hari bulan. Kalau salah betul dengan saya 6 Februari 2022 kita akan jumpa semula untuk kuliah kita yang khususnya insyaAllah. Jadi itulah dia. Ya, pemerintah soalan. Saya ada kemungkinan. Ya, silakan. Kita meminta orang solat hajat. Yang paling afdalnya kita buat itu atau nak perandaan bagi orang solat hajat. Dia permintaan solat hajat Ya. Kita minta solat, minta. Ini biasa, kami biasa diboleh, memang biasa. Ada minta solat hajat ni, ada sebulan-sebulan ni ayahnya sekarang ni sakit di hospital. Dia agak
serius juga keadaan dia, kritikal. Ada apa ni, ayah dia masuk apa ke buat hospital COVID gitu kan. Minta ustaz buatkan sembahyang hajat. Kita memang kena buat sembahyang hajat setiap minggu pagi Jumaat. Hajat tu kita masukkan Nama sekolah. kita buatkan. Cuma orang yang berhajat janganlah tak buat. Buat juga. Ni disuruh buat tapi dia pun tak buat. Tapi macam mana nak Allah Ta'ala nak penuhi hajat dia? Kan? Tu punya badan tak buat. Kita diminta buat sembahyang hajat, kita ni berialah buat sembahyang hajat. Yang dia tu tak buat. Macam mana tu? Macam orang minta kita baca Yasin lah, buat tahlil. Kan? Dia pun tak ada situ. Macam mana? Dia pun tak ada dalam tahlil tu. Dia minta kita buat. Ustaz, 365 hari kita tak berkorban. Betul. Setuju. Kan? Sebab itu permintaan dia, permintaan si Polan ni. Jadi sekalilah macam sembahyang hajat dia, buatlah sekali. Dia pun sama nak buat. Kita yang diminta berhajat tu, kita pun memang akan buat. Itu dia. Jadi tak ada masalah. Memang boleh, tak ada masalah. Cumanya orang yang berhajat tu buatlah juga. Janganlah kita je buat, dia tak buat, dia tunggu. Hanya ada berlaku. Ada berlaku. Dia minta kita baca Yasin tahlil untuk arwah orang, dia sendiri tak buat. Kalau kita je, mana maunya. Kan? Sebab Allah Ta'ala kata, ud'u ni astajib lakum, mahulah beraku syai' aku perkenalkan permohonan kamu. Maknanya orang yang berhajat tu, mohonlah kita ni tolong sempurnakan hajat dia. Tu je. Wallahu a'lam. Sama. Itu je lah soalan lain. Tak selalu jumpa kan. Kalau tak ada soalan lain, itulah yang kita akan bertemu pada 6 Februari 2022, insyaAllah menyambung pengajian kita Safinatul Najah dan Indahnya Syariah, insyaAllah. InsyaAllah kita akan bertemu pada tarikh yang disebutkan. Jadi itulah dia sikit sebanyak apa yang kita boleh kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada pagi ini ada manfaat yang kita bersama. Kita jadikan pada lagi baik itu kita nawati kepada kita dan Allah Ta'ala dan kita bersama ahli keluarga kita, isteri, anak-anak kita akan bahagia di dunia sampai ke akhiratnya, insyaAllah. Allah Ta'ala, dan jauhkan daripada segala perkara yang disebutkan pada awal tadi, insyaAllah. Dan pastinya dalam bulan ini ada mungkin perkataan-perkataan yang tak cantik, yang tak menarik, yang mungkin tidak sesuai, dituturkan semata sengaja ataupun tidak. Saya mohon maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan sekalian. Allah SWT dan kita tangguhkan kuliah kita pagi ini dengan Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma arhamna bi hadzal ummat wa qurrati muslimah. Allahumma inna naj'aluka wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddil shamlahum wa farik jam'ahum shaddid kalimat azazil adaw wasallim alaika wa kama bitilak ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allah menunzil kitab wa birsa wa azam hizib wa salaim wa nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zid Allah marfa'ana al-bala wal waba wa sallallahu wal wala wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batana an bil ilmi hadha qasra an sabu lil amam bi fadlika wa judik wa nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah inna nusallika ala rasulina wa juzamu bi asqam ya arhamar rahimin. Rabbana zid al-mahima wa zulafama ya aqrab al-aqwar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alaika tawakkalna wa ilaika al-masir. Rabbana taqabbal minna du'ana wa misalna wa ilmana wa nafa'na wa rahmana fi hadzal yawmi mubarak syaril jami'a dan barakah sami'alim. Doana ya wa tub alaina ya maulana inni tatawwa rabbana fi hasbuna wa fi salam wa aqu ta'awani alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa inna minkum taqabbal. Wassalamu alaikum warahmatullahi